Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akmal Saleh, siapa tak kenal dengan beliau. Ada yang menggelar beliau Bapak Boykot, ada juga yang mengenali beliau sebagai seorang bapa kepada tuntutan-tuntutan dan bapa kepada kontroversi. Walau bagaimanapun itu terpulanglah kepada anda untuk menentukannya, kerana Akmal Saleh merupakan pemimpin yang berwibawa untuk UMNO. Ada juga yang menggelarkan Akmal Saleh sebagai penerus kepada kepimpinan UMNO dan mungkin boleh menjadi bakal kepimpinan negara satu hari nanti, boleh jadi Perdana Menteri. Apa pula pendapat anda kalau Akmal Saleh jadi Perdana Menteri? Mampukah Akmal Saleh menerajui UMNO satu hari akan datang? Atau beliau juga berpotensi menjadi seperti Khairi Jamaluddin yang dipecat kerana suka sangat nak menentang sini sana. Hari ini kenyataan yang paling luar biasa datang daripada Fahmi Reza. Beliau menyatakan bahawa Ketua Pemuda UMNO ini, iaitu Akmal Saleh, memang bebal atau buat-buat bebal atau tunjuk pura-pura tak bebal. Itu yang ditanya oleh Fahmi Reza Malaysia Gazette. Aktivis dan pereka grafik Fahmi Reza mendakwa Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh sebagai bebal. Apa pula komen anda untuk tuduhan ataupun dakwaan daripada Fahmi Reza ini? Beliau ada pengikut sendiri. Fahmi Reza ni, dia punya pengikut kuat. Dia punya pengaruh juga kuat. Baru-baru ini beliau ditahan di Sabah kerana dikatakan telah menghina yang di-Pertua Sabah yang baru, TYT Sabah yang baru, iaitu Tun Musa Aman. Hari ini, Fahmi Reza sekali lagi menyatakan satu lagi kenyataan yang pastinya akan menjungkir balikkan keadaan politik lagi apabila beliau melabel Akmal Saleh sebagai bebal. Apa pula pendapat kamu? Tepatkah apa yang dikatakan oleh oleh Fahmi Reza ini sebagai Akmal Saleh ini bebal atau sebaliknya? Andalah yang tentukan. Walau bagaimanapun Fahmi Reza tidak menjelaskan mengapa tuduhan berkenan dilemparkannya dalam kenyataan yang dikongsi di media sosial beliau hari ini. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh ini memang bebal atau dia berlakon mainkan watak orang bebal? Soal Fahmi Reza dalam hantaran beliau. Terkini, Dr. Muhammad Akmal menggesa polis menyiasat penjualan sandwich ham mempunyai logo halal dalam kampus Universiti Malaya atau UM. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO itu berkata, penjualan ham atau produk daripada babi dengan mempunyai logo halal di KK Mart di dalam kampus UM tidak boleh diterima. Dr. Muhammad Akmal mengingatkan rangkaian pasar raya itu bahawa luka lama berhubung kontroversi stalking masih belum sembuh. Dalam video yang disiarkan di Facebook, ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu berkata, ham dikaitkan dengan daging babi. Okeylah, mungkin dijual untuk orang bukan Islam. Ini masih boleh diterima, kata Akmal Saleh. Tapi tengok balik, bungkusan itu ada logo halal. Saya nak tanya Kekemat, sejak bila ham dianggap halal? Dan bagaimana produk ini mendapat logo halal? Soalnya lagi. Ahli Exco Melaka itu berkata, penjual harus meletakkan label ham ayam jika produk itu diperbuat daripada ayam. Jadi, saya menyeru JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, untuk menjelaskan sama ada logo halal sandwich itu tulen atau sebaliknya, tambah beliau lagi. Semakan Malaysia Gazette dalam manual prosedur persijilan halal Malaysia, produk yang memaparkan nama yang menyerupai dengan barangan tidak halal seperti ham, bakute, bacon, beer, ram dan hotdog tidak layak memohon sijil halal. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk kenyataan yang panas daripada Fahmi Reza ini, yaitu pertanyaan beliau. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh ini memang bebal atau buat-buat bebal, kata beliau. Beliau juga menyatakan bahawa
Akmal Saleh ini dia berlakon mainkan watak orang bebal ke soal Fahmi lagi. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, berita buruk untuk Perikatan Nasional PAS dan Bersatu selepas menunggang isu titah Addendum Najib. Ini kata para penganalisis politik. Mereka mengingatkan Perikatan Nasional supaya berhati-hati dalam menunggang isu titah Addendum Najib. Karena rupa-rupanya titah Addendum Najib ini bukan sekadar boleh ditunggang untuk manfaat politik yang positif, tetapi ia juga boleh memberikan kesan yang negatif kepada sesiapa yang cuba menunggangnya tanpa berhati-hati. Rupa-rupanya tanpa kita sedari, titah Addendum Najib ini boleh menyebabkan Parti PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional bungkus. Ini sebabnya dan ini ulasannya, penjelasan daripada para penganalisis politik. Mohon anda semua supaya mengungsikan isu ini supaya semua orang tahu. Rupa-rupanya Perikatan Nasional dalam bahaya besar. Perikatan Nasional boleh makan diri dalam isu titah Addendum Najib. Para penganalisis politik berpendapat isu titah Addendum yang digunakan oleh Perikatan Nasional PN boleh memakan diri mereka. Ini kerana kenyataan mereka boleh juga dianggap menyerang institusi diraja. Pendekatan lantang PN dalam isu itu boleh memakan diri jika kritikan mereka dilihat oleh orang ramai sebagai bertentangan dengan institusi diraja, kata Hisamuddin Bakar dari Ilham Center. PAS dan Perikatan Nasional mesti berhati-hati, kerana sebarang salah langkah boleh membawa kepada tuduhan mengganggu gugat institusi diraja yang dipandang tinggi oleh orang ramai, terutamanya orang Melayu, katanya kepada FMT. Kemarin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa titah Addendum telah diterima oleh Peguam Negara Datuk Ahmad Tarudin Saleh dan telah diserahkan kepada Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Anwar berkata beliau mengelak daripada mengulas mengenai titah itu sebelum ini kerana ia melibatkan kedua-dua yang di-Pertuan Agong semasa dan pendahulunya, iaitu Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Penganalisis Azmi Hasan dari Akademi Nusantara pula percaya Anwar menangani serangan PN dengan berkesan. Tidak banyak yang boleh dilakukan mereka dan sekarang kritikan lanjut boleh memakan diri. Tuduhan Perikatan Nasional tentang kerajaan menyembunyikan titah Addendum tidak lagi berdaya maju, kata beliau. Kerajaan Anwar telah menangani isu ini mengikut protokol dan kini Perikatan Nasional PN tiada pilihan lain selain berdiam diri, katanya lagi. Pembangkang akan berada dalam bahaya secara tidak langsung mengkritik Agong yang akan menjadi langkah berbahaya dengan mempersoalkan mengapa perintah tahanan rumah itu tidak dilaksanakan. UMNO pula menggunakan kaedah paling selamat agar Najib mendapat pengampunan penuh, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ini satu perkara pendedahan dan penerangan yang agak jelas dan luar biasa, mudah untuk difahami dan mudah untuk anda kongsikan kepada ramai orang. Mohon sila kongsikan isu ini atau penjelasan ini kepada semua orang, terutamanya maci-maci, paci-paci, angkel-angkel, anti-anti, atuk-atuk, nenek-nenek yang tak berapa faham. Kerana biasalah, golongan ini seringkali mudah untuk ditipu maupun dibohongi dengan isu-isu sedemikian rupa. Mereka, golongan-golongan atuk-atuk, maci-maci ini kadang-kadang hanya terima dan terus percaya. Jadi, melalui penerangan seperti ini dan penerangannya pula bukan disampaikan oleh orang biasa, tetapi para pakar dan penganalisis politik yang dipercayai dan
boleh dikategorikan dan diiktiraf. Jadi itu sebabnya Perikatan Nasional kena berhati-hati. Rupa-rupanya isu titah edendum boleh memakan diri Perikatan Nasional. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh pengulas politik ini bahawa Anwar Ibrahim berjaya menangani isu titah edendum dengan berkesan sekali. Sehingga kan beliau berjaya menangani serangan PN dengan berkesan. Tidak banyak yang boleh dilakukan lagi oleh Perikatan Nasional. Sebarang kritikan lanjut kini boleh memakan diri Perikatan Nasional. Tuduhan PN tentang kerajaan menyembunyikan titah edendum tidak akan lagi berdaya maju. Kerajaan Anwar telah menangani isu ini mengikut protokol dan kini PN tiada pilihan lain selain berdiam diri. Pembangkang akan berada dalam bahaya besar secara tidak langsung jika terus bercakap titah edendum ini dan secara tidak langsung seperti mengkritik Agong yang akan menjadi langkah berbahaya dengan mempersoalkan mengapa perintah tahanan rumah itu tidak dilaksanakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.